memperkenalkan inovasi saya, iaitu inovasi kad PINMAK. Saya Dato' Ramli, Dato' Amir Husin dari SMK Segamat Lahad Datu. Baiklah, ini merupakan inovasi saya, iaitu kad PINMAK. Okey, pengenalan dan latar belakang, apa itu sebenarnya kad PINMAK? Kad PINMAK merupakan kad singkatan kepada kad pintasan maklumat. Untuk pengetahuan, kad ini merupakan kad lembaran kerja yang menggunakan konsep visual dan warna, dan terdapat 4 fokus utama dalam maklumat, iaitu kelebihan, faktor langkah dan kesan. Dan keempat-empat fokus inilah sebenarnya yang digunakan pakai di dalam rumusan. Dan untuk pengetahuan, cantiknya kad ini menyediakan kata kunci untuk memudahkan pelajar bagi mencari maklumat. Dan untuk pengetahuan, kad ini mempunyai 2 saiz, iaitu saiz A4 untuk pelajar dan saiz A1 untuk guru. Baiklah, rasional inovasi saya, yang pertama untuk melaksanakan PDP yang menyeronokkan. Yang kedua, untuk merangsang pelajar bagi menguasai kemahiran membaca. Dan yang ketiga, kad ini membantu pelajar untuk menguasai soalan rumusan. Dan yang keempat, melaksanakan PAK 21 semasa PDP. Okey, itu rasionalnya. Okey, strategi penyelesaian. Okey, sebelum ini, kita tahu 2 tahun kebelakangan ini adalah yang paling mencabar. Kenapa paling mencabar? Kerana pembelajaran bersemuka tidak dapat dilaksanakan akibat COVID-19 dan pendedahan format baharu rumusan dalam KSSM. Rentetan daripada perkara itu, saya timbulkan 2 isu. Yang pertama, murid tidak dapat menyenaraikan maklumat daripada analisis pelbagai bahan kerana penguasaan kemahiran membaca yang sangat lemah. Dan yang kedua, murid tidak dapat menjawab soalan rumusan dengan baik. Jadi sebagai strategik penyelesaian, saya telah mencipta sebuah produk yang boleh digunakan untuk memudahkan murid mengasing-asingkan maklumat dengan mudah. Dan juga saya telah mencipta sebuah kad lembaran kerja yang lebih mesra pengguna dan memberi kefahaman dalam menjawab soalan rumusan. Apa sebenarnya kad itu? Inilah kad inovasi saya, iaitu kad PINMAK yang mempunyai 7 elemen. Yang pertama, kad ini mempunyai kad PINMAK untuk pelajar. Kedua, kad PINMAK untuk guru. Selain itu, ada manual pengguna kad PINMAK, ada model bijak kad PINMAK. Ada file, ada highlighter kad PINMAK dan juga ada latitude to be kad PINMAK. Jadi ini adalah elemen penting yang terdapat di dalam kad PINMAK atau inovasi saya. Seterusnya, untuk penggunaan inovasi, sebenarnya inovasi ini boleh digunakan berkali-kali kerana kad ini hanya memasukkan kertas kajang untuk menulis dan boleh dikeluar semula dan boleh digunakan berkali-kali. Selain itu juga, kad ini merentas kurikulum dan boleh digunakan dalam pelbagai topik seperti dalam topik petikan umum ataupun petikan sastra, dan juga boleh digunakan untuk subjek-subjek lain seperti bahasa Inggeris ataupun sejarah. Dan kad ini sebenarnya menggunakan bahan yang sangat mesra alam. Kumpulan sasaran, saya mensasarkan inovasi saya kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 dan juga sasaran kepada guru-guru bahasa Melayu. Dan impak keberkesanan, kita lihat kepada contoh jawapan pelajar. Sebelum saya menggunakan kad ini, jawapan pelajar saya sangat lemah, iaitu sekitar 6/30 untuk soalan rumusan. Namun setelah saya memperkenalkan kad ini, markah pelajar sudah meningkat kepada 30 markah. 30 markah. Dan kita lihat kepada perbandingan markah ujian pra dan ujian pos berdasarkan graf. Sebelum saya perkenalkan kad ini, markah pelajar di bawah 10 dan di bawah 20. Sangat lemah lah. Dan setelah saya memperkenalkan kad ini, markah pelajar atas daripada 20 dan ada pelajar yang mendapat 30/30. Setelah menggunakan kad ini. Baiklah, ini merupakan impak kad PINMAK kepada murid. Sebelum saya perkenalkan kad ini, murid sukar untuk mencari maklumat daripada pelbagai bahan, murid tidak fokus, cepat bosan dan kurang bermotivasi untuk belajar. Murid-murid juga sangat mengharap bantuan guru dan menganggap rumusan itu sangat susah. Maka markah rumusan mereka berada di bawah 20 dan ada yang mendapat 10 markah. Namun setelah saya memperkenalkan kad ini, murid sudah mampu untuk mencari maklumat daripada pelbagai bahan dengan mudah,
murid lebih fokus, aktif, dan sangat bermotivasi untuk belajar. Dan yang paling penting, murid lebih berdikari untuk membuat tugasan dan merasakan rumusan ini sangat menyeronokkan. Dan markah mereka sudah berubah kepada 20 ke atas dan ada yang dapat markah penuh. Okey. Baik, seterusnya impak kepada guru seperti saya. Sebelum saya menggunakan kad PINMAK ini, PDP saya hanya berpusatkan guru dan saya hanya menggunakan kaedah konvensional dan PDP saya tidak menyeronokkan. Saya terpaksa mengambil masa selama 2 bulan untuk mengajar rumusan dan memberi kepahaman kepada pelajar. Namun setelah menggunakan kad PINMAK ini, PDP saya lebih berpusatkan murid. Dan elemen 421 saya gunakan dan saya telah menjadi sebagai facilitator lah, bertindak sebagai facilitator. Selain itu juga, kad ini telah mendorong saya untuk menggunakan kaedah intervensi dan yang paling menyeronokkan, PDP saya pun bertambah menyeronokkan lah. Dan saya mengambil masa dalam masa 3 minggu sahaja untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang rumusan berbantukan kad ini. Seterusnya keberkesan kos ini, sebenarnya kad ini sebenarnya boleh dimampu milik oleh pelajar kerana kosnya sedikit murah, iaitu sekitar bawah 20, itu RM19.50. Pelajar juga mampu untuk mendapatkan kad ini dalam satu set. Seterusnya kebolehgunaan, kad ini boleh digunakan di kelas dan juga di rumah. Kalau di kelas, iaitu pembelajaran bersemuka, iaitu secara PDP. Dan kalau di rumah, pembelajaran di alam maya lah. Seterusnya untuk penyebar luasan inovasi, sebenarnya sebelum ni, saya menciptakan ini hanya untuk kelas saya sendiri sahaja, iaitu 5 amanah dan 4 PWMA. Namun setelah melihat keberkesanan kad ini, saya telah menyebarluaskan penggunaan kad ini kepada seluruh pelajar tingkat 4 dan 5 di sekolah saya. Dan akhirnya, PPD meminta saya untuk berkongsi melalui perkongsian amalan terbaik peringkat PPD. Selepas perkongsian itu, 3 sekolah di daerah saya telah menjemput saya untuk berkongsi berkenaan kad ini, iaitu seperti SMK Tunku, SMK Terusan dan SMK Agassi. Dan ada satu sekolah di luar Lahad Datu juga menjemput saya, iaitu SMK Kudat. Baik, selain itu juga, kad saya juga menerima sambutan dari luar Sabah, contohnya di SMK Tangkak Johor dan SMK Baru Bintulu Sarawak. InsyaAllah saya akan berkongsi berkenaan kad ini dalam bulan 9. Baik. Sebenarnya kad ini mempunyai potensi komersial kerana kad ini merupakan kad yang mesra pengguna. Kenapa mesra pengguna? Terdapat manual pengguna untuk memudahkan pengguna menggunakan bat inovasi ini. Selain itu juga, kad ini mempunyai QR code untuk mengimbas video tutorial cara menggunakan inovasi ini. Kad ini juga mempunyai modul latih tubi, kad PINMAK bagi latihan pengukuhan dan peneguhan, dan kad ini mempunyai pelbagai saiz yang boleh digunakan di kelas ataupun di rumah. Baik. Sebagai perancangan dan kesimpulan, kesimpulan kad ini sebenarnya kad yang mesra pengguna dan mampu untuk memberi impak yang tinggi dalam peperiksaan. Kad ini juga sebenarnya sangat menarik, baru, asli dan menggunakan elemen warna dan visual, dan kad ini sebenarnya berpatutan dan mampu milik. Perancangan saya, insyaAllah saya akan menyebarluaskan inovasi ini terutama di daerah berdekatan seperti Tawau, Semporna dan Kunak, dan saya juga akan menyebarluaskan melalui media sosial seperti YouTube dan platform lain. Dan ini merupakan biodata saya. Dan rasanya itu sahaja untuk perkongsian berkenaan dengan inovasi saya. Jadi semoga kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.